Masalah Syam berterangi. Kami daripada Kelas 10 bagi subjek SADN 103 Kenegaraan Malaysia Group J. Kami akan membentangkan projek yang bertajuk Usaha untuk mengekalkan penggunaan jenis pakaian tradisional Melayu pada zaman sekarang. Tema yang diberi kebudayaan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Firdaus bin Yusri, nombor Menteri 29988, dan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Aisyah Najihah, Nur Atira, Nurul Najihah, Nur Izzah Najwa dan Fatimah dari sini. Pengenalan kepada kajian kami adalah pakaian merupakan cerminan kepada adab dan perilaku masyarakat yang memakainya, sama ada sopan ataupun sebaliknya. Masyarakat Melayu pada asalnya telah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, di mana pemakaian mereka pada ketika itu hanyalah menutup sekadar apa yang patut sahaja. Kemudian, setelah datangnya pedagang asing ke tanah Melayu seperti bangsa Arab, mereka kemudiannya telah berjaya menyebar agama Islam ke dalam masyarakat sekaligus membawa pengaruh mereka kepada perubahan corak pemakaian masyarakat Melayu. Kebanyakan pakaian tradisional daripada golongan kerabat diraja ataupun bangsawan adalah daripada kain sutera, manakala rakyat biasa hanya memakai kain kapas sahaja pada ketika itu. Kemudian, fashion baju pada ketika itu juga telah dimulakan oleh golongan istana ataupun bangsawan terlebih dahulu. Kemudian, fashion dan rekaan tersebut diikuti oleh rakyat biasa sehingga terhasilnya reka bentuk pakaian tradisional Melayu yang dipakai sehingga ke hari ini. Bagi objektif kajian kumpulan kami ialah: yang pertama, menjelaskan keunikan dan perbezaan antara jenis-jenis pakaian tradisional Melayu di setiap negeri. Yang kedua, untuk memastikan pakaian tradisional dapat dikekalkan dalam warisan kita untuk generasi-generasi masa hadapan. Dan yang ketiga ialah menambahkan pengetahuan kepada umum mengenai konsep pakaian tradisional Melayu yang patut dikekalkan melalui media sosial dan poster supaya dapat menarik minat masyarakat. Saya akan bentang tentang permasalahan kajian. Terdapat 3 permasalahan kajian, iaitu yang pertama adalah pakaian tradisional semakin dilupakan dan kurang mendapat sambutan. Di era yang serba canggih ini, memang tak dapat dinafikan bahawa pakaian tradisional semakin hari semakin dilupakan dan kurang mendapat sambutan di kalangan masyarakat. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di bandar terutamanya sering memakai pakaian lebih moden kerana terpengaruh dengan budaya-budaya asing seperti Amerika Syarikat, Korea, China dan sebagainya. Terdapat juga segelintir pereka fashion atau pereka pakaian menghasilkan pakaian mengikut cita rasa masyarakat pada masa kini. Oleh itu, masyarakat sekarang tidak sepatutnya memandang enteng terhadap perkara ini kerana pakaian tradisional merupakan atau melambangkan asal-usul bagi setiap kaum yang ada di negara kita. Namun begitu, masyarakat tetap memilih untuk bergaya dengan pakaian-pakaian yang lebih moden dan tidak memandang keunikan pakaian tradisional seperti baju Melayu, tengkolo, baju kurung, kain sarung, baju kebaya dan sebagainya. Permasalahan kedua adalah masyarakat kurang ilmu pengetahuan tentang pakaian tradisional. Masyarakat kini kebanyakannya kurang pengetahuan tentang pakaian tradisional yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Hal ini terjadi kerana masyarakat sekarang lebih cenderung ke arah pakaian-pakaian asing dan tidak mengkaji tentang pakaian tradisional yang ada di negara kita. Setiap negeri di Malaysia mempunyai pakaian tradisional mereka itu sendiri.
Sebagai contoh, baju kurung Johor, baju kurung Kedah, baju kurung Riau Pahang, baju Minangkabau dan banyak lagi. Namun, jika timbul persoalan apakah ciri-ciri keistimewaan yang ada pada pakaian tradisional negara kita terhadap anak muda pada masa sekarang, berkemungkinan mereka tidak mampu untuk menjawabnya kerana kurangnya ilmu pengetahuan tentang pakaian tradisional ini. Justru itu, masyarakat dan juga pihak kerajaan haruslah memainkan peranannya dengan mengorak langkah yang lebih proaktif bagi menyelesaikan permasalahan ini dengan pelbagai usaha supaya masyarakat dapat melihat dengan lebih jelas lagi jenis-jenis pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia, sekaligus dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan masyarakat pada masa kini. Permasalahan yang ketiga iaitu permasalahan terhadap jenis kain yang digunakan dalam pembuatan pakaian tradisional. Akhir sekali, timbul spekulasi tentang jenis kain yang digunakan pada pembuatan pakaian tradisional ini, yang menyebabkan segelintir masyarakat tidak berminat, tidak suka untuk memakainya kerana jenis kain yang panas dan menjadikan mereka tidak selesa. Kebanyakan pakaian tradisional yang dijual di pasaran, jenis kainnya bersifat tebal dan menyebabkan individu yang memakainya cepat berpeluh, panas. Justru itu, pemilihan jenis fabrik perlulah diubah sesuai mengikut cita rasa dan keselesaan masyarakat supaya masyarakat lebih berminat untuk memakai pakaian tradisional ini berbanding dengan pakaian-pakaian lain yang berasal dari negara asing. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kita mulakan dengan baju Melayu yang berasal dari Kedah. Baju Melayu Kedah dipercayai berasal dari selatan Thailand, di mana pemakai wanitanya kini memakai baju berleher potongan bujur sirih. Ianya juga dikenakan secara bersahaja ketika bekerja di rumah ataupun sebagai pakaian harian untuk keluar pergi ke mana-mana. Baju kurung Kedah selalunya diperbuat daripada kain kapas yang berbunga kecil ataupun kain nipis yang jarang dan keras. Baju ini dipandangkan dengan kain batik, sarung atau pelikat yang diikat ke depan dengan motif kepalanya di hadapan. Untuk negeri Pulau Pinang pula, baju Melayu Pulau Pinang pada tradisionalnya ialah baju tradisional wanita Pulau Pinang pula adalah kebaya pendek yang dipandangkan dengan kain batik atau soket selisih. Lelakinya pula mempunyai pakaian golongan mama yang banyak didapat di Pulau Pinang. Namun, pakaian baju Melayu dan samping yang dikenakan terdapat asimilasi baju Melayu, budaya Melayu dan mama. Bagi negeri Perak pula, baju Melayu Perak selain berbaju Melayu Teluk Pelanga, ia dipandangkan dengan tong kolok potongan rendah. Wanitanya pula mengenakan pakaian baju kurung cekak musang dengan tali pinggang bengkong untuk mengikat samping, manakala kain ditukar kepada seluar yang mirip pakaian tradisional masyarakat Aceh di Sumatera. Baiklah, kita teruskan dengan baju Melayu dari Kelantan pula. Kelantan yang mendapatkan jolokan sebagai negeri Cik Siti Wang Kempang mendapat pengaruh Siam, yang kebanyakan pakaian tradisionalnya adalah dipengaruhi daripada pengaruh orang Siam. Pakaian wanitanya mirip kepada pakaian wanita Siam dalam persembahan Mak Yong, di mana mereka akan menggunakan mahkota dan tali pinggang besar ataupun disebut sebagai pending di samping selendang yang besar. Pakaian lelakinya pula akan menggunakan jaket di luar dan baju Melayu
Lain pula baju Melayu alas di dalam, serta dia dengan kain serta dipandangkan dengan kain pelekat dan juga seluar. Okey, terdapat 5 cara untuk memastikan pakaian tradisional Melayu dapat dikekalkan untuk generasi di masa hadapan. Yang pertama adalah melestarikan elemen Melayu Islam dalam fashion pakaian masyarakat Melayu. Yang kedua adalah mengeluarkan pakaian tradisional Melayu yang pelbagai mengikut peredaran zaman. Yang ketiga adalah kempen daripada pihak Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan MOTAJ. Yang keempat adalah mempromosikan pakaian tradisional Melayu. Yang kelima adalah mempopularkan kembali pemakaian tradisional. Okey, yang pertama adalah melestarikan elemen Melayu Islam dalam fashion pakaian masyarakat Melayu. Sebagai peniaga, kita perlu untuk berniaga hanya kerana Allah SWT dan tidak hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Peniaga hendaklah menjual pakaian mengikut budaya masyarakat Melayu. Fashion yang dijual hendaklah mempunyai ciri-ciri pakaian tradisional namun tetap menerapkan nilai Islam di dalam rekaannya. Fashion yang dijual perlulah boleh diterima pakai oleh masyarakat Melayu. Jadi sebagai peniaga dan usahawan, wajib kita mengutamakan syariat Islam dalam rekaan supaya lebih berkat. Okey, yang kedua adalah mengeluarkan pakaian tradisional Melayu yang pelbagai mengikut peredaran zaman. Seperti pengeluar juga boleh memberi nafas baharu kepada rekaan pakaian tradisional Melayu supaya lebih kelihatan trending dan up to date, dengan meletakkan lace pada baju kurung tersebut supaya lebih cantik dan menarik. Menjahit manik juga satu alternatif yang boleh menaikkan lagi seri pakaian tradisional masyarakat Melayu, di mana ia akan lebih menarik kepada si pemakai. Pengeluar juga boleh mengeluarkan corak-corak yang menarik pada baju tradisional masyarakat Melayu. Yang ketiga adalah kempen daripada pihak Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan MOTAC, di mana pihak kerajaan juga boleh menganjurkan fashion Muslimah mengadakan hari khas memakai pakaian tradisional Melayu. Contohnya baju kebaya, baju Melayu, baju kurung, dan mengadakan kempen-kempen yang berkaitan dengan cara pemakaian tradisional dengan betul untuk menggalakkan masyarakat agar terus memartabatkan fashion tradisional masyarakat Melayu. Kempen-kempen yang dilakukan haruslah orang kata menyedarkan masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengekalkan budaya yang masih diamalkan di Malaysia. Kempen tersebut perlu dilakukan secara berterusan dan bukannya bermusim. Yang keempat adalah dengan cara mempromosi pakaian tradisional masyarakat Melayu, seperti mengadakan pameran, mengadakan forum, memberikan ceramah, menyediakan poster, membina papan iklan serta mengedarkan risalah. Kita juga boleh menghasilkan dokumentasi, menganjurkan lawatan kebudayaan serta program pertukaran belia antarabangsa. So, dengan cara ini, pakaian tradisional dapat dikekalkan secara meluas dan diteruskan oleh generasi pada masa akan datang. Yang terakhir adalah mempopularkan kembali pemakaian tradisional. Ini merupakan salah satu cara agar generasi kini dapat membuka mata tentang kepentingan menjaga warisan. Okey, seperti
mengadakan pertunjukan pakaian tradisional di tempat awam sekaligus dapat menarik perhatian masyarakat untuk melihat warna-warni yang terdapat pada pakaian tradisional masyarakat Melayu itu. Okey, setiap negeri juga perlu memainkan peranan penting dalam mempopularkan pakaian tradisional di negeri masing-masing supaya dapat menarik minat rakyat Malaysia supaya mencintai pakaian tradisional bangsa mereka sendiri. Saya Batma Tarishini, nombor matrik 267634 dan hari ini saya akan membincangkan tentang bahagian 4.3 iaitu kaedah untuk menambah pengetahuan kepada umum mengenai konsep pakaian tradisional Melayu yang patut dikekalkan. Kaedah yang pertama sekali adalah tentang pameran pakaian tradisional Melayu secara besar-besaran. Okey, di sini kita bukan sahaja nak mempamerkan pakaian tradisional Melayu yang sedia maklum. Malah inisiatif ini adalah lebih berunsur untuk mempamerkan pakaian tradisional Melayu yang kian berubah mengikut peredaran masa dan cita rasa masyarakat. Kedua adalah tentang pengamalan pemakaian baju tradisional Melayu ke tempat kerja dan institusi pembelajaran. Dengan inisiatif ini, kita sebenarnya secara tidak langsung memberi peluang kepada seseorang individu untuk lebih memakai baju tradisional tersendirinya. Sebagai contoh dalam konteks kita, baju tradisional kaum Melayu. Dan secara tidak langsung kita juga menyemai rasa menghayati akan asal-usul dan juga tradisi kaum Melayu yang kian pupus dan dilupakan oleh masyarakatnya sendiri. Seterusnya, beralih kepada kaedah ketiga iaitu melalui pengedaran poster tentang pakaian tradisional kaum Melayu. Okey, dengan inisiatif ini adalah untuk mencapai objektif sebenar kita iaitu untuk memberi peringatan secara tidak langsung kepada lapisan masyarakat yang kian sibuk mengejar kejayaan dan juga kemewahan. Akhir sekali, kaedah keempat iaitu untuk mencapai objektif kita pada hari ini dengan forum perbincangan melalui media massa. Media massa ini merupakan sesuatu medium yang dapat menyampaikan sesuatu mesej kepada masyarakat dalam masa yang singkat. Oleh itu, sesuatu dokumentari ataupun program yang lebih memaparkan tentang pakaian tradisional Melayu yang patut dikhazanahkan pada masa kini ini mampu membuahkan hasil dalam masa yang singkat dengan cepat dan efisien. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu kaedah ataupun teknik yang digunakan untuk mendapatkan data kajian ataupun analisis bahan kajian. Bagi mendapatkan data atau hasil kajian dalam tugasan ini, kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah pengumpulan data. Kaedah ini kami laksanakan dengan menggunakan medium borang soal selidik secara atas talian iaitu Google Form kerana ianya lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan maklumat serta kerjasama daripada pihak responden. Seterusnya, analisis data daripada Google Form secara atas talian. Graf seperti yang tertera dalam gambar rajah menunjukkan respon daripada soalan ketiga yang telah kami tujukan kepada responden. Adakah mereka gemar memakai baju kurung atau baju Melayu? Berdasarkan graf tersebut, sebanyak 90% daripada jumlah keseluruhan iaitu seramai 28 daripada 30 orang responden telah menyatakan ya pada soalan tersebut. Manakala seramai 2 orang yang mewakili 10% menyatakan tidak pada soalan yang dinyatakan itu. Ini menunjukkan sebahagian besar daripada mereka itu gemar memakai baju kurung tradisional pada ketika ini. Kemudian, gambar rajah seterusnya menunjukkan soalan kepada responden adakah mereka tertarik ataupun tidak dengan gabungan konsep moden dan tradisional pada rekaan baju pada masa kini. Berdasarkan jumlah keseluruhan, seramai 20 orang yang mewakili 87% menyatakan ya pada respon tersebut. Manakala, responden yang menyatakan tidak adalah sebanyak 30% sahaja yang mana ia mewakili 4 orang daripada jumlah 30 orang responden. Ini menunjukkan konsep gabungan tradisional dan moden pada rekaan baju pada masa kini telah dapat menarik perhatian ramai orang.
Seterusnya, hasil kajian yang pertama adalah pakaian tradisi dapat dikekalkan dalam warisan kita untuk generasi pada masa akan datang. Berdasarkan kajian, kami telah mendapati bahawa majoriti masyarakat di Malaysia sebenarnya gemar memakai pakaian tradisi pada masa kini. Ini menunjukkan bahawa pakaian tradisi tetap menjadi kebanggaan masyarakat walaupun berlakunya peredaran masa yang begitu lama. Seterusnya, poin yang kedua adalah gabungan konsep pakaian tradisional dan moden menjadi tarikan kepada masyarakat. Buktinya, hasil daripada kajian kami mendapati majoriti masyarakat bersetuju dengan penghasilan pakaian tradisional yang berkonsepkan moden kerana baju tersebut akan kelihatan lebih menarik. Selain itu, gabungan rekaan moden dan dalam tradisional juga akan kelihatan kemas dan sesuai digunakan pada bila-bila masa sahaja oleh masyarakat tanpa perbezaan kaum. Seterusnya, hasil kajian yang ketiga ialah mempunyai pengetahuan yang jelas tentang jenis pakaian tradisional masyarakat Melayu. Pakaian tradisional masyarakat Melayu mempunyai lebih daripada 2 jenis baju yang berbeza dan perkara ini mendapat sokongan oleh majoriti masyarakat. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa pakaian tradisional berjaya mengaruhi masyarakat pada masa kini. Dan yang keempat, memupuk minat masyarakat terhadap pakaian tradisional masyarakat Melayu. Pakaian tradisional masyarakat Melayu menunjukkan peribadi yang sopan dalam masyarakat. Bukan bangsa Melayu sahaja yang memakai pakaian tradisi Melayu, malah kaum lain juga turut minat memakainya. Kesimpulannya, pakaian tradisional Melayu merupakan sebahagian daripada budaya kita. Seperti di Malaysia, pakaian tradisional melambangkan kebudayaan sesebuah kaum itu sendiri. Selain itu, dapat dirumuskan bahawa baju tradisional Melayu masih relevan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh negara pada hari ini. Walaupun reka bentuk dan perhiasan busana Melayu berubah mengikut peredaran zaman dan dikehendaki yang dipakai, namun baju tradisional Melayu masih mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita perlulah bertanggungjawab untuk mempertahankan keunikan adat pakaian tradisional Melayu di negara kita yang diwarisi sejak turun-temurun, kerana pakaian tradisional Melayu merupakan kayu ukur bagi kemajuan sesebuah negara.